Baiklah, saya mewakili para penerima hari ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada wanita UMNO di atas pengiktirafan yang diberikan kepada sumbangan mahasiswa dan mahasiswi semasa mereka berada di kampus, dan mereka menunjukkan, wanita UMNO menunjukkan bahawasanya mereka mengiktiraf suara anak muda dan ingin bersama-sama dengan anak muda sebagai rakan kongsi dan aset yang mereka miliki. Marilah sama-sama kita menyuruti sejarah kepada Anugerah Nadi Negara ini. Anugerah Nadi Negara pada tahun ini adalah penganjuran kali keempat. Yang Anugerah Nadi Negara telah diperkenalkan semasa Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil mengambil tampuk kepimpinan wanita UMNO, dan ini adalah sebahagian daripada transformasi kerana Datuk Seri Shahrizad merasakan anak muda dan juga mahasiswa dan mahasiswi merupakan juga aset yang penting kepada wanita UMNO. Jadi terima kasih Datuk Seri di atas transformasi yang dilakukan dan dalam pengiktiraf suara anak muda. Baiklah, jikalau kita juga melihat pada tahun ini penganjuran Anugerah Nadi Negara 2012, kita dapat melihat sedikit sebanyak transformasi. Apabila tahun lepas pada Anugerah Nadi Negara 2011, sahabat saya Ahmad Wafi bin Syahidan berucap di atas pentas yang sama meminta supaya wanita UMNO mempertimbangkan jikalau sudah 3 edisi hanya memberikan anugerah kepada mahasiswi ataupun graduan wanita, mengapa tidak Anugerah Nadi Negara dikembangkan untuk penerima di kalangan lelaki. Dan Alhamdulillah setahun kemudian janji ditepati. Inilah bukti wanita UMNO bersama-sama dengan transformasi yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, janji ditepati. Hari ini kita melihat sebahagian daripada transformasi Anugerah Nadi Negara apabila akan ada penerima-penerima daripada kalangan lelaki. Jadilah mari sama-sama kita berikan tepukan kepada wanita UMNO di atas keterbukaan mereka. Saya juga ingin menyoroti di mana apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak mengambil alih tampuk kepimpinan negara, beliau hadir dengan satu tagline yang cukup hebat. Beliau hadir dengan satu tagline yang cukup hebat dan begitu berkesan di hati masyarakat. Beliau berkata, zaman kerajaan mengetahui segala-galanya telah berakhir, di mana Datuk Seri Najib ingin meminta supaya rakyat, mahasiswa, belia dan semua lapisan masyarakat bersama-sama dengan beliau dalam menjayakan agenda membangunkan negara. Dan Alhamdulillah, pihak kerajaan begitu terbuka dan komited mendengar suara kami anak muda. Saya ingin berkongsi beberapa pengalaman selaku ketika saya memimpin Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Ketika kami membentangkan satu kertas kerja di hadapan Menteri-Menteri Kabinet yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ketika itu kami membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Rasionalisasi Subsidi Kebergantungan Rakyat dan Kemampuan Negara. Ketika itu kami menyoroti tentang kos sara hidup di kalangan rakyat, dan juga ketika pada masa yang sama kami juga sebagai pejuang mahasiswa hadir dengan isu kos sara hidup di kalangan mahasiswa. Jadi kami hadir dengan 3 cadangan. Cadangan yang pertama, agar kerajaan mempertimbangkan kedai rakyat satu Malaysia ditubuhkan di kampus-kampus, dan Alhamdulillah hari ini kita lihat kedai rakyat satu Malaysia telah ditubuhkan di hampir majoriti IPTA dan juga dikenali dengan nama Siswa Safe. Dan juga apabila kami bentangkan idea kami yang kedua, iaitu supaya menu rakyat satu Malaysia dimasukkan juga di kampus-kampus supaya mahasiswa kita, sahabat-sahabat saya dapat makan makanan yang berkhasiat untuk meneruskan perjuangan menuntut ilmu tapi dengan harga yang berpatutan. Dan Alhamdulillah pihak kerajaan sekali lagi prihatin dengan membawa dan menerima idea tersebut. Dan yang terakhir, ketika saya membentangkan tentang satu kertas kerja konsep mengenai kad diskaun siswa, ketika itu mulalah ramai suara-suara sumbang yang mengatakan idea ini idea gila, idea yang tidak logik dan tak mampu untuk dilaksanakan. Namun Alhamdulillah hasil prihatinnya kerajaan, saya membentangkan kertas kerja tersebut pada bulan November 2011. Pada bulan Julai 2012, 1.5 juta mahasiswa menikmati kad diskaun siswa satu Malaysia. Dan idea ini hadir daripada mahasiswa dan mahasiswi di kampus. Mereka yang merasakan denyut nadi mahasiswa di kampus. Jadi mereka inilah yang mampu untuk hadir dengan suara. Dan kalau kita lihat bagaimana pelangsungnya kad diskaun ini, bagaimana kerajaan tidak mengeluarkan duit,
tidak mengeluarkan apa-apa perbelanjaan, di mana kadnya disponsor atau ditaja sebagai CSR daripada Bank Rakyat, dan yang lain-lain syarikat-syarikat hadir untuk memberikan diskaun kepada mahasiswa. Kerajaan hanya sebagai pemudah cara dan melakukan promosi, dan ini pada saya satu bukti bahawa kerajaan UMNO dan Barisan Nasional begitu komited dan begitu terbuka menerima pandangan dan idea daripada anak muda. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan ketika saya bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika zaman berbuka puasa, beliau tanya dengan saya, minta mahasiswa minta macam-macam, kita dah bagi dah, apa lagi nak? Jadi ketika tu saya minta dua perkara yang cukup penting dan diterima oleh kerajaan dan dilaksanakan pun. Yang pertama, saya minta agar voucher buku diteruskan dalam bajet 2013, dan alhamdulillah daripada RM200 bajet 2013 naik menjadi RM250. Jadi terima kasih kepada Datuk Seri Najib di atas keterbukaan beliau. Dan seterusnya saya minta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh pertimbangkan mengenai tiket kapal terbang. Isu dia ramai mahasiswa dan mahasiswi daripada Sabah dan Sarawak berada di Semenanjung. Begitu juga yang berada mahasiswa Semenanjung yang berada di Sabah dan Sarawak. Mereka hanya pulang ke kampung setahun sekali sebab kos kapal terbang tinggi, tak mampu nak beli dan sebagainya. Dan alhamdulillah malam raya ketika penyimpan mahu besar Raja-Raja umumkan besok raya, dalam berita juga Perdana Menteri umumkan memberi diskaun 25% kepada mahasiswa yang menaiki penerbangan di Malaysia. Jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada pihak kerajaan yang begitu komited dalam mendengar suara dan pandangan daripada anak muda. Jadi saya ingin berpesan kepada sahabat-sahabat, adik-adik yang masih menuntut di kampus agar menggunakan segala medium dan ruang yang diberikan. Bila kerajaan mengiktiraf suara anak muda dengan meminda auku membenarkan mahasiswa terlibat dengan parti politik, ini salah satu lagi bentuk pengiktirafan kerajaan, mengiktiraf kematangan anak muda. Jadi saya ingin meminta agar sahabat-sahabat, adik-adik yang masih menuntut di kampus agar tidak menyalahgunakan pengiktirafan tersebut. Jangan sesekali kita dikudakan oleh mereka yang mempunyai kepentingan dalam parti politik. Kita suara anak muda, kita harus rasional. Jangan kita biarkan emosi menguasai diri, di mana nanti nilai cendik kawan dan nilai intelektual itu akan hilang, dan hilang masyarakat hormat mahasiswa. Jadi kita harus membawa aspirasi sebenar mahasiswa. Jadi saya harap agar sahabat-sahabat yang di kampus mampu membawa aspirasi sebenar mahasiswa. Dan jika tahun lepas sahabat saya telah mencadangkan agar anugerah Nadi Negara dikembangkan kepada penerima graduan lelaki, hari ini saya ingin menggunakan kesempatan berucap di atas platform ini untuk meminta lagi beberapa perkara, dan mungkin pihak wanita UMNO boleh mempertimbangkan. Yang pertama, jika telah kita kembangkan kepada penerima graduan lelaki, mengapa tidak anugerah Nadi Negara mengiktiraf pula sumbangan graduan lelaki dan wanita daripada Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Mereka juga sebahagian daripada yang memainkan peranan dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Yang kedua, apabila seringkali dilihat sudah 3 tahun penganjuran anugerah Nadi Negara dan tahun ini memasuki tahun keempat, saya melihat sukar untuk pihak kita memantau perkembangan penerima anugerah. Ada di kalangan mereka kini yang bekerja di Amerika Syarikat, bekerja dengan syarikat-syarikat gergasi di Eropah dan sebagainya. Jadi saya ingin mencadangkan agar wanita UMNO menuburkan satu alumni bagi penerima anugerah Nadi Negara, membolehkan wanita UMNO sendiri memantau perkembangan mereka ini, dan secara tidak langsung akan ada sentuhan berterusan daripada UMNO kepada anak-anak muda ini, supaya mereka terus menyumbang dan memberikan jasa kepada pembangunan negara. Dan yang terakhir, saya mungkin mengambil kesempatan, ramai pimpinan-pimpinan UMNO yang berada di sini. Saya seringkali apabila pihak UMNO melakukan banyak sekali program kebelakangan ini untuk bersama dengan anak muda. Namun program-program yang diatur, program-program yang gergasi, program-program mega, dan akhir program tidak ada sentuhan berterusnya program. Jadi lepas program tamat. Jadi tidak ada sentuhan yang berterusan. Jadi saya rasakan perlu ada satu engagement yang berterusan dari pihak UMNO sendiri kepada anak muda, supaya mereka terus dengan semangat dan ruh perjuangan UMNO itu sendiri. Dan jadi tetapi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Senator Noliza selaku pengerusi Biro Pengajian Tinggi Wanita UMNO yang seringkali menjadi rakan kongsi kepada kami anak-anak muda di kampus. Sering turun ke kampus, minum teh tarik, bawa kami ke parlimen, bertemu dengan senator-senator dan berbincang isu-isu negara.
dan banyak juga cadangan-cadangan yang YB ambil daripada kami untuk bawa bentangkan dalam rang undang-undang di Dewan Negara dan sebagainya. Jadi terima kasih di atas pengiktirafan kepada keluarga kami, dan saya harapkan sentuhan seperti ini, hubungan-hubungan seperti ini kita dapat teruskan di masa-masa akan datang. Baiklah, sebelum saya mengundur diri, saya juga ingin menawarkan kepada pihak wanita UMNO, jikalau hari ini wanita UMNO mengiktiraf kami, jadi kami sendiri terfikir apa yang boleh kami sumbangkan menghadapi satu pilihan raya yang cukup besar, iaitu PRU 13. Jadi kami hari ini, anak-anak muda penerima anugerah Nadi Negara, telah menyatakan kesiapan kami untuk turun ke mana-mana majlis, ke mana-mana pentas untuk berucap mewakili wanita UMNO dan menyatakan bahawa betapa kerajaan telah berjasa dalam membangunkan negara yang tercinta ini. Jadi inilah tawaran kami, terpulang kepada Ketua Wanita untuk menyambungnya atau tidak. Tapi kami akan sentiasa ada untuk bersama-sama meneruskan perjuangan PRU 13, pasti milik kita. Di akhir kalam, saya sangat yakin dan percaya hanya kerajaan UMNO dan Barisan Nasional saja yang mampu membawa aspirasi sebenar rakyat dan mampu membela nasib rakyat Malaysia. Telah terbukti dengan 66 tahun pengukuhan UMNO, hanya UMNO dan Barisan Nasional saja yang mampu membela nasib rakyat. Saya doakan agar wanita UMNO, saya doakan agar UMNO dan juga Datuk Seri Najib terus diberi mandat untuk memimpin negara kita pada sesi yang akan datang. Semoga Allah terus merahmati perjuangan kita. Akhir kalam, saya ingin ucapkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada pergerakan wanita UMNO, kepada Ketua Wanitanya Datuk Seri Syarizat di atas pengiktirafan kepada suara kami, dan kami akan sentiasa bersedia menjadi rakan kongsi yang baik kepada wanita UMNO dan juga UMNO itu sendiri. Jadi sekian, terima kasih. Semoga UMNO terus maju dan terus mara untuk rakyat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.